Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masuk pada ayat 37, 38, 39 surah Fussilat. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-8 ke surat 346. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi al-lail wan-naharu wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Dan sebahagian tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya sahaja beribadah. Jika mereka menyombongkan diri, maka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang, sedang mereka tidak pernah jemu. Dan sebahagian tanda-tanda kekuasaannya bahawa kamu melihat bumi itu kering, tandus. Maka bila kami turunkan air di atasnya, maka ia bergerak dan subur. Sungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sungguhnya dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah firman mengingatkan makhluk ciptaannya tentang kekuasaannya yang maha agung, bahawa dia satu-satu tempat yang berhak disembah, tiada selain daripadanya, tiada tandingan buatnya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Lalu menyenaraikan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan adalah malam, siang, matahari dan bulan. Bahawa dialah yang menciptakan malam dengan gelap gulita, siang cahaya terang benderang. Kedua-duanya datang silih berganti tanpa penat, tanpa terhenti. Dia yang menciptakan matahari bercahaya dan bersinar, bulan bercahaya, ketentuan putaran pada orbitnya serta perbezaan putarannya dengan putaran matahari agar perbezaan putaran itu dapat diketahui perhitungan malam dan siang. Ketentuan waktu-waktu dalam beribadah dan dalam perkara-perkara berkaitan perhubungan manusia, muamalah. Kerana matahari dan bulan merupakan objek di langit yang terindah yang dapat dilihat oleh semua manusia di bumi. Maka Allah mengingatkan bahawa kedua-duanya hanya ciptaannya, bahawa kedua-duanya itu bukan hambanya, di bawah aturan dan kuasaannya. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan la tasjudu lisyamsi wala liqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan bersujud pada matahari dan bulan, jangan bersujud juga kepada makhluk yang lain, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya sahaja beribadah. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kita belajar, yang dinyatakan oleh Allah di sini iaitu malam, siang, matahari, bulan. Dalam setengah pendapat para ulama, kalau berhimpunnya makhluk-makhluk seperti ini yang tidak berakal, ghair akil, maka taglib dhamir yang digunakan iaitu dhamir untha. Itu sebab disebut khalaqahun. Sedangkan matahari itu kalau kita belajar, dia merupakan objek yang bersifat muannath, majazi, dan qamar pula merupakan muzakkar. Maka sepatutnya ditaglibkan dhamir muzakkar. Tetapi dalam konteks ini kebanyakan para ulama di sudut lughahnya menjelaskan benda-benda ini semua ghair akil, maka ditaglibkan dhamir inath. Ataupun pendapat kedua disebut oleh Ibn Arafah, iaitu yang dimaksudkan di sini wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Jadi ayat ini merupakan muannath, sebab itu disebut khalaqahun, kerana ia merujuk kepada muannath di sini. Jadi ini dari sudut bahasa. Maka kita tidak faham dari sudut bahasa, maka tersembunyilah pada kita keindahan-keindahan i'jaz lughawi yang terdapat pada ayat-ayat ini. Jadi telah saya huraikan kepada tuan-tuan, di sini ada perbezaan pandangan para ulama tentang makam sujud, iaitu kalau kita dapat lihat bila Allah Taala menceritakan tentang penciptaannya yang maha hebat itu, maka datanglah la tasjudu li syamsi wala li qamar. Jangan kamu sujud pada makhluk-makhluk yang dijadikan ini, tapi sujudlah kepada yang mencipta makhluk itu. Ini merupakan pendapat daripada Ali bin Abi Talib, Ibn Mas'ud, dan riwayat daripada Syafi'i bahawa in kuntum iyyahu ta'budun. Ini adalah satu makam sujud di sisi para ulama. Contohnya mazhab Syafi'i yang diambil pendapat ini daripada pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Ibn Mas'ud. Manakala pandangan kedua pula, waqala Abu Hanifah wa Syafi'i fil masyhur an Ibn Wahab
sawab, iaitu pendapat daripada Allah bin Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, maka tempat berhenti ini adalah wahum la yas'amun. Jadi ada khilaf di sini, sama ada berhenti mereka sujud pada iyyahu ta'budun ataupun wahum la yas'amun. Tapi dapat kita lihat dalam pandangan rajih masyhur, iaitu pandangan Imam Syafi'i yang kedua, di sini wahum la yas'amun. Ada pendapat mengatakan bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kerana melihat dua tempat ini kedua-duanya sekali disujud. Itu yang pertama pada ayat in kuntum iyyahu ta'budun, beliau akan sujud, sambung lagi baca fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Sujud kali kedua. Ini adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Walaupun dalam pandangan yang nyatakan tadi beliau memilih pada ayat iaitu wa hum la yas'amun. Tapi melihat kepada dua-dua tempat ini, dia merujuk kepada penceritaan tentang sujudnya makhluk kepada Allah SWT dan kewajipan sujud itu ke atas orang beriman, maka begitulah berlaku perselisihan para ulama dan Ibnu Umar meraihkan kedua-duanya sekali, lalu beliau sujud di dua-dua tempat. Kenapakah ditakhsiskan bahagian aktiviti ataupun amalan sujud ini ketika Allah menjelaskan wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, sedangkan ibadah sembahyang itu sebagai contohnya rukuk, ada qiyam, yang mana satu lebih tinggi makamnya di sisi Allah sama ada sujud ataupun qiyam. Para ulama menjelaskan bahawa di sini disebut secara takhsis zikru sujud kerana ia merupakan aqsa maratibil ibadah. Itulah kedudukan yang paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya, iaitu aqrab ma yakunu 'abdu ila rabbih kaunuhu sajidan fa'aksiru fihi du'a. Maka sujud adalah martabat yang paling dekat hamba dengan Tuhannya. Sebab itu disebut secara khusus di sini tuntutan kepada orang beriman supaya meyakini mereka merupakan hamba Allah SWT. Hendaklah memohon kepada Allah, bukannya kepada makhluk-makhluk Allah SWT. Jadi telah saya jelaskan dalam kuliah yang lalu, ayat ini kalau kita masukkan dalam kelompok ayat yang lalu, iaitu berkaitannya dengan penciptaan makhluk Allah yang lain, dapat kita perhatikan, iaitu kaitannya dengan ayat ke-9 lalu, wala innakum takfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Kalau kita masukkan di dalam kelompok berkaitan tentang ayat kauniyah yang Allah tunjukkan untuk manusia beriman dengannya, maka ia membuktikan betapa kuasa Allah selepas itu membangkitkan manusia selepas kematiannya. Jadi perkaitan yang ada dalam kelompok ayat ini dengan penciptaan bumi dalam 2 hari yang telah kita huraikan, memberkatinya, menciptakan langit pula dalam 2 hari, ia membuktikan betapa kuasa Allah membangkitkan semula manusia nanti dalam ayat-ayat yang berikut. Jadi yang mana pun kita pilih kaitan sama ada ayat ini dengan membicarakan tentang kuasaan Allah yang diingkari oleh kaum musyrikin ataupun kaitannya dengan kelompok yang lain, jadi kita dapat lihat di sini selepas itu datang penjelasan terhadap makhluk-makhluk Allah SWT yang begitu taat kepadanya, iaitu dalam konteks ini penceritaan tentang malaikat yang dijadikan olehnya. Fa instakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Bahawa malaikat yang dijadikan oleh Allah itu tidak pernah penat daripada memohon kepadanya, tidak pernah jemu. Sebelum ini kita telah bincangkan tentang kerja para malaikat. Apakah yang dilakukan oleh para malaikat ni tuan-tuan? Para malaikat ni seperti dalam ayat yang kita bincangkan, iaitu mereka ini bertasbih kepada Allah SWT. Salah satu ibadah para malaikat berzikir kepada Allah. Dan telah saya bincangkan dalam kuliah lalu bagaimana malaikat ni ada yang hadir ke muka bumi untuk meraihkan mereka yang duduk dalam majlis-majlis ilmu. Lagi kita dapat lihat dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min namanya yang lain, Allah menyatakan alladzina yahmiluna arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dalam ayat ke-7, malaikat-malaikat pemikul arash dan malaikat-malaikat pada kelilingnya bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kita dapat lihat dalam surah Asy-Syura tentang ibadahnya para malaikat, apa yang mereka lakukan. Kerana ada di kalangan mereka yang jahil bertanya, wahyu sudah pun tamat dengan wafatnya Nabi SAW, maka apa kerja malaikat-malaikat dijadikan oleh Allah ini? Sebenarnya malaikat ada kerja tanggungjawab yang dikenakan kepada mereka. Contohnya dalam surah Asy-Syura ni ayat yang kelima, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat ni kerjanya beribadah kepada Allah SWT. Lagi dalam surah Al-Anbiya ayat ke-20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat-malaikat bertasbih tidak berhenti-henti malam dan siang. Itu juga kita baca dalam surah As-Saffat ayat 165 hingga 166, wa inna lanahnu saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Sungguhnya malaikat ini selalu beratur dalam keadaan barisan melaksanakan perintah Allah, safun, dan mereka benar-benar bertasbih kepadanya. Pernah ditanya kepada Rasulullah SAW daripada Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa su'ila Rasulullah SAW ayu dzikri afdal. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, apakah zikir yang paling afdal wahai Rasulullah? Jawapan Rasulullah SAW, qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadi subhanallahi wa bihamdih. Nabi ditanya tentang zikir apakah yang paling afdal. Dalam riwayat ini Nabi telah menyatakan bahawa seafdal-afdal zikir adalah mengucapkan apa yang Allah ajar kepada malaikat-malaikatnya ataupun hamba-hambanya, iaitu subhanallahi wa bihamdih. Dalam hadis yang lain menyatakan la ilaha illallah, itu seafdal-afdal zikir. Di sini Nabi menjelaskan bahawa Allah milih untuk malaikatnya zikir yang paling afdal iaitu subhanallahi wa bihamdih. Lagi tugas malaikat untuk tuan-tuan, kalaulah ditanya oleh anak-anak kita contohnya apa kerja malaikat, malaikat telah dibertanggungjawabkan dengan
ibadah namanya salat. Sebab itu kita dapat lihat dalam sebuah hadis Nabi telah menyatakan, bainama Rasulullah SAW fi ashabihi idh qala lahum atasma'una ma asma' qalu ma nasma' min syai' qala inni la asma' atita as-sama' wa ma tulamu anta it wa ma fiha mawdi'u shibrin illa alaihi malakun sajidun aw qa'imun. Nabi bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi bertanya kepada mereka, kamu dengar tak apa yang aku dengar? Mereka menjawab, kami tidak dengar apa-apa wahai Rasulullah. Jawab para Rasulullah, aku memberitahu kepadamu bahawa aku benar-benar mendengar suara gemuruh langit dan tidaklah dicela langit daripada suara gemuruh seperti itu, kerana tak ada sejengkal tempat pun di langit melainkan di situ ada malaikat sedang bersujud ataupun berdiri. Berarti kat sini ibadahnya para malaikat selain daripada tasbih adalah bersalat. Sebab itu bila Nabi melihatnya di Baitul Ma'mur, ada kalangan malaikat yang sedang rukuk dan dikatakan oleh Jibril dia rukuk sejak diciptakan. Ada yang sedang sujud, kata Jibril AS kepada Nabi kita SAW bahawasanya dia sujud sejak mula diciptakan. Lagi malaikat ini adalah kerjanya beribadah, menunaikan ibadah haji. Para malaikat ni memiliki Kaabah mereka di langit ke-7. Di situ mereka mengerjakan haji. Kaabah ini yang Allah namakan sebagai Baitul Ma'mur. Dan surah Tur ayat ke-4 Allah menyatakan wal Baitil Ma'mur, maknanya demi Baitul Ma'mur. Ini Kaabahnya para malaikat yang terdapat di langit yang ke-7. Kata Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini dalam As-Sahihaini, iaitu riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi bersabda tentang hadis tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi melalui langit ke-7, kemudian aku dibawa ke Baitul Ma'mur, ternyata setiap hari tempat itu dimasuki oleh 70,000 malaikat. Mereka yang masukinya tidak kembali lagi padanya. Para malaikat itu beribadah mengelilingi Baitul Ma'mur sebagaimana penduduk bumi tawaf keliling Kaabah. Baitul Ma'mur adalah Kaabah bagi penghuni langit ke-7. Rasulullah SAW mendapati Ibrahim Al-Khalil sedang menyandarkan belakangnya pada Baitul Ma'mur itu. Kerana Ibrahim AS telah dimuliakan oleh Allah lantaran baginda yang membangunkan Kaabah di bumi, maka balasan amal ini sesuai dengan amal yang baginda AS lakukan. Maka Allah telah menempatkan Ibrahim Al-Khalil ini di langit yang ke-7. Ibn Katsir juga menyebutkan bahawa Baitul Ma'mur sama seperti Kaabah, iaitu selari dengan Kaabah di bahagian atasnya. Andai jatuhnya Baitul Ma'mur itu, maka tepat dia akan mengenai Kaabah. Jadi lebih lanjut dia menjelaskan bahawa setiap langit memiliki Kaabah yang digunakan oleh penghuninya untuk beribadah dan bersalat menghadap padanya. Adapun Kaabah yang berada di langit bumi atau langit pertama disebut sebagai Baitul Izzah. Jadi maknanya tiap-tiap langit itu mempunyai Kaabahnya sendiri. Jadi pernyataan Ibn Katsir bahawa Baitul Ma'mur ini selari dengan Kaabah ditegaskan sebuah hadis daripada Ali bin Abi Talib, bahawa Ibn Jarir meriwayatkan daripada riwayat Khalil bin Ar'arah, ada seorang lagi bertanya kepada Ali, apakah Baitul Ma'mur itu? Ali pernah menjawab, ia adalah Kaabah di langit yang disebut sebagai Ad-Durah. Ia berada selari dengan Kaabah. Kesuciannya di langit sama dengan kesucian Kaabah di bumi. Setiap hari 70,000 malaikat salat dalamnya dan tidak kembali lagi. Lagi malaikat-malaikat ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka merupakan makhluk yang sangat taat dan takut kepada Allah SWT. Bila kita bercerita tentang kerja malaikat dalam ayat yang ke-38 surah Fussilat ini, bahawa Allah menceritakan perihal para malaikat lebih lanjut, contohnya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka dan di belakang mereka, iaitu para malaikat. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai oleh Allah, dan mereka selalu berhati-hati kerana takut padanya. Jadi dahsyatnya ketakutan para malaikat kepada Allah SWT diterangkan lagi dalam sebuah hadis riwayat Nawas bin Sab'an, bahawa dia mengatakan Rasulullah SAW sabda, idza aradallahu an yuhyiya bil amri takallama bil wahyi akhazatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan shadida khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahlus samawati su'iqu wa kharu lillahi sujada fayakunu awwalu man yarfa' ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. Memahami hadis ini tuan-tuan, begitu dahsyat sekali para malaikat ini punya ketakutan pada Allah. Bila Allah mengisyaratkan satu perintah dan dia berfirman dengan wahyunya, waktu itu juga langit bergegar dahsyat sebab takutnya kepada Allah. Jika para penghuni langit mendengar firman Allah itu, mereka semua pengsan lalu sujud pada Allah. Dan yang pertama kali mengangkat kepalanya di kalangan malaikat yang pengsan itu adalah Jibril AS. Lalu Allah pun berfirman kepadanya dengan wahyu yang dikehendaki, seperti yang kita pelajari, jika Allah mencintai seseorang maka Allah akan mewahyukan kepada Jibril bahawa aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Ini adalah kerja dan tanggungjawab para malaikat yang dapat kita faham dalam 4 perkara yang disenaraikan menerusi kitab Dr. Umar Sulaiman Ashqar tentang keimanan pada para malaikat. Sesuai dengan ayat yang ke-38 ni menceritakan tentang bagaimana malaikat ni tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan huraikan lebih lanjut lagi tentang kaitan ayat ini dengan ayat selepasnya dan sebelumnya, kemudian tuntutan untuk manusia mempasrahkan diri, bertaubat kepada Allah SWT dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya, dan ambil pengajaran daripada segala makhluk yang diciptakan di bumi, umpama pokok, tanaman dan sebagainya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.